Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini saya akan membentangkan tentang pantang larang agama Sikh, iaitu di dalam subjek Muqaranah Al-Adyan. Pensyarah yang mengajarnya adalah Dr. Aman Daimah bin Muhammad Zain. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Farah bin Osman, 051 747 daripada Usuluddin. Okey, kita terus tajuk kita. Okey, untuk pantang larang agama Sikh, kita pergi ke maklumat umum dulu. Jadi kajian ini yang kita akan bentangkan nanti, kajian ini ditulis oleh Profesor Madya Dr. Sarjit Singh, anak lelaki Darshan Singh dari Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, itu di Universiti Putra Malaysia UPM. Dan kertas kerjanya bertajuk Pelbagai Aspek Pantang Larang Masyarakat Sikh di Selangor. Dan kajian ini dibentang di Padat yang bertempat di Shah Alam dan dibentang oleh penulisnya, iaitu Profesor Madya Dr. Sarjit Singh itu sendiri. Berlangsung pada 26 November 2014. Dan kajian ini dimuat oleh Dr. Syafi'i bin Abu Bakar, yang mana beliau telah menghadirkan dirinya di Padat Shah Alam dan menulis secara ringkasnya di blognya pada 5 Disember 2014 samaan 12 Safar 1436 Hijrah di Bandar Baru Bangi. Tempat di Bandar Baru Bangi dengan linknya ataupun nama lainnya pautan seperti yang tertera itu. Jadi kita terus pergi ke sinopsis kajian. Jadi untuk pengajaran agama Sikh ini, yang mana kita tahu bukan agama Sikh sahaja, tetapi semua agama di Malaysia ini kata ada pantang larangnya. Jadi yang ini saya apabila dibahagikan tugasan, ada yang dapat Islam, ada yang dapat Kristian apa semua, dan saya dapat agama Sikh ini untuk menguraikan lagi agama Sikh. Jadi pengajaran agama Sikh berkenaan di dalamnya mengandungi pantang larang, antaranya banyak sebenarnya pantang larang dalam agama Sikh ini. Jadi kita boleh tengok satu-satu tu. Tidak ada sebuah buku yang boleh diletak lebih tinggi atau seiring dengan kitab suci Sikh, iaitu yang ditulis oleh Guru Granth Sahib, yang kata dengan nama lain Dewa lah, untuk agama Sikh ni. Mana kata kitab dia tu, buku dia tu tak boleh letak sembarangan. Kata lebih tinggi, kena tak lebih tinggi lah, ataupun seiring. Okey, yang keduanya, tidak ada kasta dalam Sikh sama ada sama Sikh atau bukan Sikh. Iaitu apa makna kasta ni? Kasta ni bermakna orang kata masyarakat yang bertingkat-tingkat. Kata kalau dalam Sikh ni, masyarakat ni orang kata ada pangkat lah, senang cerita. Ada rakyat, ada pemimpin. Tapi kalau dalam agama Sikh ni, dia tak ada benda gitu. Dia tak ada puak, dia tak ada benda tu. Semua manusia adalah sama. Semua yang menganut agama Sikh ni adalah sama, ataupun bukan Sikh adalah sama. Yang seterusnya, perlu menutup kepala dalam himpunan. Perlu menutup kepala ni ada panggil nama, tak ada nama dia. Orang kata kalau macam Islam dia serbang lah, gitulah lebih kurang. Kena ada menutup kepala dalam himpunan gitu. Itu dilarang menggunakan tembakau atau minum keras, yang memang dilarang oleh agama Sikh. Seorang Sikh mesti bersifat jujur menurut ajaran agama Sikh dari kecil hingga ke akhir hayat. Banyak lelaki hendaklah pakai turban. Ni turban dasar ni lah yang kena pakai kat himpunan tadi tu. Macam kita tahu, kalau kita tengok dekat Malaysia ni pun banyak orang yang pakai macam serbang tu. Orang Hindu pakai agama serbang tu, kita tahu kita orang tu adalah menganut ajaran agama Sikh. Rambut anak lelaki dan perempuan adalah dijaga rapi dan tidak dibenarkan untuk dipotongkan ia pemberian Tuhan. Tidak boleh mengambil ganja dan sebarang perkara yang memabukkan. Dari segi ada aspek perkahwinan dan kelahiran pula. Perkahwinan ni tak kira batas sosial. Tapi perkahwinan tu hendaklah sesama agama Sikh. Jika tidak orang kata agama Sikh, maka dikenakan mengikut undang-undang sivil. Tiada sekatan hari yang sesuai atau tidak terpulang kepada persetujuan dua pihak. Pertunangan adalah bukan perkara wajib. Digalakkan upacara perkahwinan secara sederhana. Ada akad dan penerangan tugas dalam kedua pihak.
Isteri yang suami meninggal dibolehkan mencari suami baru. Demikian juga bagi pihak suami. Biasanya selepas kelahiran bila berkemampuan, ibu dikendaki ke Gurudwara. Gurudwara ni macam kuih dia, tempat sembahyang dia. Untuk upacara memberi nama oleh gurunya. Guru yang kata tulis kitab tadi tu. Bagi anak lelaki berhujung dengan sin, dan bagi anak perempuan pula berakhir dengan kau. Bagi aspek kematian dan pengkuburan pula, bila kematian ni dilarang mengalih mayat yang mati atas katil tu jangan diturunkan ke lantai. Maknanya setia atas katil. Dilarang mendemba lembu betina bagi majlis memperingati semati. Tak boleh meraung, memukul diri sebagai sedang melampau. Tak boleh. Ucapan-ucapan agama diulang-ulang dalam upacara kematian, dan mayat semati itu akan dibakar. Boleh dilakukan sama ada siang atau malam. Dan sebelum daripada bakar tu, mayat dimandi dan dipakaikan dengan pakaian yang bersih. Dan sepanjang upacara kematian tu, dia sertai pembacaan agamaan dia lah. Lampu minyak dinyala selama 360 hari. Selepas kematian itu bertujuan untuk menerangkan jalan kepada semati. Okey, itu cara upacara pembaptisan ni. Upacara pembaptisan ni adalah untuk, macam kalau dalam Islam ni kita bertaubat lah, untuk membersihkan hati. Dan ia dilakukan di hadapan guru. Tadi guru saya itu, kitab suci, melibatkan 6 orang Sikh. Ada 6 orang dalam macam tok guru dia lah. Boleh termasuk wanita, dengan syarat semua sihat dan normal. Kata yang hendak dibaptiskan tu perlu mandi dan bersih. Ada penerangan tentang agama Sikh, ada pengakuan untuk berkhidmat pada agama Sikh, ada jampi dari kitab suci dia tu. Agama dia tu ada acara minum sebanyak 5 kali dengan bacaan-bacaan. Dan acara baptis ini diberi penerangan begitu terang sekali oleh pembentang, kata yang 6 orang Sikh tadi tu. Dan sebarang kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh penganut Sikh ini perlu melakukan pengakuan silap di hadapan jemaah. Jemaah ni 5 orang dengan kehadiran guru dia, dan meneliti dan mengumumkan tentang hukuman tersebut. Dan hukuman itu dikenakan biasa bukan secara keras, tapi lebih bersifat hikmat. Doa ardas ni macam doa gegen dia lah, dibaca untuk memperbaiki kesilapan. Dan kebanyakan acara pembaptisan ni berlangsung di Gurudwara. Mana kata tempat sembahyang dia orang lah, tempat sembahyang gegen agama Sikh ni. Jadi itulah orang kata pantang larang agama Sikh ni. Dan kalau kita tengok, kata kita perhati molek, pantang larang dia ni, kata bukan kata dah, lebih kurang lah dengan pantang larang agama Islam. Banyak bersamaan. Tapi kita bagi Islam, kita percaya bahawa Allah itu adalah satu dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi untuk yang last, terakhir ni, ulasan metodologi rujukan dan dapatan. Jadi metodologi yang digunakan tadi yang saya terang kat atas tu adalah melalui pertanyaan soalan, di mana Dr. Syafiee ni menghadiri ke seminar yang Profesor Madia di pembentang tersebut dekat Baghdad Shah Alam tu. Jadi melalui pertanyaan soalan, rekasan dalam artikel, saya buat rekasan artikel Dr. Syafiee itu, dan lain-lain. Rujukan digunakan adalah melalui internet. Saya search internet dan artikel yang berkaitan tentang pantang agama Sikh ini. Jadi dapatan pada pantang agama Sikh ini adalah katanya kewujudan setengah pantang larang tu adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat dalam kehidupan seharian. Jadi kita tahu semua pantang larang ni adalah untuk memberikan kesedaran lah. Ada kata boleh kata mudah-mudah rasa jugalah. Walaupun negara kita ni terdiri daripada beberapa kaum, tapi pantang larang yang diamalkan oleh agama Islam, agama Buddha, Kristian, itu adalah kata satu tujuan untuk kebaikan kita sendiri. Ini bermaksud pantang larang ini perlu dipatuhi lah. Tak kira semasa perkahwinan ke, perayaan ke, masa tengah mengandung ke, beranak ke, semua ada pantang larang ni. Kata bila ada pantang larang ni adalah untuk mengelakkan sesuatu benda yang tak suka tu berlaku. Jadi kata pantang larang dan adat di antara kaum ni haruslah diteruskan pada generasi akan datang. Hal ini kerana apabila pantang larang ini diteruskan,
ia akan dapat membantu anak-anak dalam generasi pada masa akan datang. Dan ia juga boleh kata memberi pelbagai manfaat lah kepada generasi akan datang dan mengekalkan patalaran tersebut kepada generasi ke generasi yang lain. Jadi itulah kata setiap orang kata kepustunya setiap agama ni ada pantang larangnya. Itu. Jadi saya rasa itu sajalah. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Hamid binti Azmi, nombor metrik 051584. Saya akan membentangkan subjek Muqarranah Al-Adiyan, kod USI 31303 yang diajar oleh pensyarah Dr. Ahmad Daiman bin Muhammad Zaid. Saya akan membentangkan tajuk Pantang Larang Agama Islam. Pantang Larang Agama Islam. Maklumat umum tentang pantang larang agama Islam ialah yang pertama, semua pantang larang, petua, pesan atau seumpamanya harus diamalkan jika tidak bercanggah dengan ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika jelas bercanggah dengan syariat Al-Quran dan As-Sunnah, haram diamalkan. Seterusnya yang kedua, dari segi kesan, jika pantang larang itu menafikan akidah yang wajib diiktikadkan, maka mengamalkannya boleh membawa kepada rosaknya iman dan pelaku boleh terjatuh dalam dosa syirik yang tidak diampunkan Allah, atau mungkin boleh murtad dari agama sama ada secara sedar atau tanpa sedar. Yang ketiga iaitu seterusnya sesuatu pantang larang dalam agama Islam mestilah dirujuk kepada alim ulama dan Al-Quran dan As-Sunnah sebelum mengamalkannya. Seterusnya sinopsis kajian. Yang pertama, tidak membawa kepada kepercayaan khurafat, iaitu mempercayai perkara ghaib di luar dari skop yang diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran dan melalui Rasulnya di dalam As-Sunnah. Firman Allah bermaksud, katakanlah tiada sesiapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib melainkan Allah. Surah Al-Nahl ayat 65. Yang kedua, segala yang berlaku sama ada baik atau buruk adalah dari ketetapan Allah, qadarullah. Firman Allah bermaksud, katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan kalau aku mengetahui perkara-perkara yang baik, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Tidaklah aku melainkan hanya pemberi peringatan dan penyampai khabar gembira bagi orang-orang beriman. Surah Al-A'raf ayat 188. Yang ketiga, seterusnya, pantang larang agama Islam tidak membawa kepada perubahan hukum Allah terhadap sesuatu, iaitu sama ada mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram. Akhir sekali iaitu ulasan metodologi, rujukan dan dapatan. Yang pertama, metodologi yang digunakan adalah melalui pertanyaan soalan. Yang kedua, rujukan yang digunakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, dapatan pada pantang larang agama Islam adalah responden Melayu dan beragama Islam tahu sedikit sebanyak tentang pantang larang agama Islam, namun ada segelintir yang kurang pasti mengenai perkara ini. Itu saja yang saya dapat daripada kajian tentang pantang larang agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim bin Abdul Karim, bernombor metrik 051667. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk khusus saya, pantang larang agama Kristian. Okey, masuk kepada maklumat umum. Agama Kristian ni hadir ke alam Melayu dengan kedatangan barat kerantau ini. Agama ini dibawa oleh Yesus Kristus. Kitab sucinya ialah Bible. 4 prinsip utama dalam ajaran Kristian ialah terdapat satu Tuhan yang mencipta seluruh alam. Berpegang kepada konsep Trinity, ajaran Yesus hendaklah diikuti dan setiap orang yang akan diadili oleh Tuhan berasaskan tingkah
tingkah lakunya di dunia. Agama Kristian merupakan salah satu agama yang mempunyai ramai penganutnya di seluruh dunia. Kristiani adalah sebuah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazaret sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam Perjanjian Baru. Agama Kristian berkongsi semua kitab-kitab dalam Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi, dan disebabkan itu agama ini juga digelar sebuah agama usulan Abraham. Pelbagai tradisi agamawi, kepercayaan dan cara sembahyang yang memegang pada adat resam yang tertentu wujud dalam Kristianiti. Agama Kristian ini selalunya dipaparkan sebagai tiga aliran utama, iaitu Katolik Roma, Ortodok, Protestan. Sama seperti agama lain, dalam agama Kristian, Protestan juga dapat perintah yang memuatkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pada dasarnya, setiap perintah yang ditetapkan oleh Tuhan dibuat demi kebaikan manusia supaya selalu berada di dalam jalur yang benar dan memiliki kehidupan damai dan sejahtera. Okey, masuk kepada sinopsis kajian. Sinopsis kajian dalam Pantang Larang Agama Kristian ialah yang pertama, jangan ada Allah selain Allah Bapa. Tentu kita sudah tahu dengan larangan ini, perintah ini merupakan perintah pertama dalam hukum Taurat yang menjadi pedoman dalam ibadat dan yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Adakah kita tahu sudah kita yakin telah menempatkan Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan kita? Sebenarnya yang bertujuan Allah lain tidak hanya hal-hal mistik seperti dewa, patung, agama, gambaran Allah lain di fikiran kita. Kerana dengan perkembangan zaman yang penyembahan khas itu terasa kuno dan tidak sesuai dengan sikap hidup masyarakat yang mayoritas lebih banyak menggunakan logikal untuk sesuatu. Penyembahan pada Allah lain tanpa disadari telah kita lakukan ketika lebih mementingkan dan mempercayai sesuatu tentang Allah Bapa. Contoh, saat kita terlalu mencintai wang dan takut kehilangan harta, kepercayaan ini sebenarnya membimbangkan kita sangat yakin pada kemampuan diri sendiri dan isi keberhasilan yang berada di tangan kita, sehingga kita tidak lagi percaya kerana kepada Allah. Penyembahan kepada Allah lain juga dapat dibuat oleh cara pemikiran yang salah kerana perubahan budaya semakin hari semakin mengaburkan kebenaran Allah. Yang kedua, larangan mencuri. Dalam Alkitab ada larangan mencuri, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut dan tidak ada maklumat khusus untuk tentang mencuri. Jadi mencuri tidak hanya dilihat dengan cara yang sempit, tetapi hanya mencuri harta benda atau harta benda. Secara umum, mencuri adalah kegiatan yang dilakukan secara tersembunyi, terutama dari mereka yang menjadi objek pencurian. Atau dengan kata lain, mencuri merupakan tindakan yang dilakukan secara tersembunyi untuk menguasai atau memiliki hak orang lain. Dan pemilikan ini bukan hanya harta benda. Selain itu juga boleh merupakan waktu dan kekayaan intelektual orang lain. Contohnya ketika kita sedang bekerja, kita datang terlambat dan pulang terlalu cepat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencurian masa. Kita telah dibayar untuk bekerja selama beberapa jam per hari, namun kita tidak bekerja sepenuhnya pada jam tersebut. Itu bererti kita mengambil wang bukan hak kita. Salah satu bentuk pencurian ini terjadi ketika kita menggunakan karya atau jasa orang lain seakan-akan itu milik kita. Seterusnya ialah
Yang ketiga, larangan mengambil hak orang lain. Tuhan melarang kita untuk tidak mengambil hak milik orang lain kerana perasaan iri merupakan akal dari dosa yang lebih hebat. Dalam Yakobus 3:16 dikatakan bahawa di mana ada iri hati, maka di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Kemudian Yakobus 4:2 mengatakan bahawa iri hati akal dari pertikaian, perkelahian, bahkan pembunuhan. Namun ini tidak bermaksud bahawa semua keinginan kita berdosa. Itu bukan maksud larangan ini. Apa yang ditekankan ialah kita tidak mahu apa yang menjadi milik orang lain. Contohnya, kita mahukan pakaian baharu kerana rakan kita mempunyai pakaian baharu. Atau kita mahukan kereta kerana jiran kita mempunyai kereta. Jelas di sini satu-satunya motivasi kita adalah ingin menjadi seperti jiran. Yang ini salah kerana jika tidak dapat mengawal diri kita, kita pasti akan menginginkan lebih banyak kerana kita tidak berpuas hati. Inilah sebabnya mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk tidak bercemburu dengan orang lain. Okey, sebenarnya setakat itulah pembentangan saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Zaidi, nombor matrik 051156. Jadi pada kali ini saya akan membentangkan mengenai pantang larang agama Buddha. Okey. Jadi saya mulakan dengan pendahuluan. Pantang larang adalah satu batas atau larangan dari sesuatu pihak kepada sesuatu pihak. Kebiasaannya ia berlaku dari orang atasan kepada orang bawah atau orang yang lebih berautoriti kepada orang biasa. Jadi begitu juga pada konsep agama. Agama juga ada pantang larang yang digariskan kepada penganutnya. Maka di sini kita akan membahaskan mengenai pantang larang dalam agama Buddha. Secara ringkasnya, agama Buddha ni diasaskan oleh Siddhartha Gautama pada abad ke-6 Masihi. Dan agama ini juga adalah antara agama tertua termasuk agama kita, iaitu agama Islam. Okey, agama Buddha ni sebenarnya banyak terpengaruh daripada agama Hindu. Dan sejarah perkembangan agama ini juga sebab dia dah tersebar jauh, maka ia juga ada terpalit pada unsur-unsur kebudayaan orang India, orang Yunani, Asia Tengah, Asia Timur dan Asia Tenggara. Jadi agama Buddha ni tak macam agama Islam lah, agama kita yang suci ni yang tak terikut pada adat dan apa-apalah. Kita punya kitab Al-Quran. Jadi agama Buddha ni dia ada unsur-unsur kaum-kaum lain yang termasuk. Okey, so kita teruskan dengan pantang larang dalam agama Buddha. Jadi dalam pantang larang agama Buddha ni saya bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama perkahwinan, semasa mengandung dan selepas melahirkan anak. Okey, jadi dalam perkahwinan dia ada pantang larang dia. Pantang larang yang pertama adalah dalam perkahwinan Buddha, institusi keluarga sangat-sangat tinggi. Jadi restu keluarga amat diperlukan dalam perkahwinan mereka. Seperti kita juga. Tapi dalam agama Buddha ni dia tersangat-sangat. Dia dalam restu tu diorang sangat-sangat jagalah dalam keluarga tu. Dan budaya, adat dalam perkahwinan juga perlu buat. Sampaikan kalau perkahwinan tu tak ikut adat, maka perkahwinan tu tak sah. Itu dia orang punya pantang larang. Sebenarnya dalam institusi keluarga dan budaya ni dia orang sangat-sangat amat menitik beratkan lah. Okay, itu dalam perkahwinan. Selepas perkahwinan, semasa perempuan mengandung, ada pantang larang yang saya dapat, iaitu pantang larang. Ini adalah pantang larang yang mungkin normal pada kita. Yang pertamanya adalah wanita tersebut tidak dibenarkan membuat sebarang kerja berat sama sekali. Jadi kalau dia tetap melakukannya, si suami ni dia akan menanggung satu aib yang besar lah, sebab dia dia biarkan isteri dia untuk melakukan perkara-perkara yang berat. Ini adalah pantang larang semasa mengandung. Dan selepas melahirkan adalah wanita tersebut dia wajib berpantang selama 44 hari.
Dan dia juga tidak benarkan mandi dengan air sejuk kerana khawatir takut ada penyakit yang datang. Dan di samping itu, wanita yang telah melahirkan anak tidak boleh makan sebarang masakan panas selama tempoh 44 hari tersebut. Okey, jadi ini serba sedikit mengenai pantang larang dalam agama Buddha. Jadi selepas kita tahu pantang larang mereka, makalah sama-sama kita hormat kepada budaya mereka dan asalkan ia tidak bercanggah pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT seperti syirik dan maksiat kepada Allah. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Anwar Safaruddin Ahmad bin Wahi Al-Khan, nombor metrik 051644. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan subjek Muqaranah Al-Adyan, kod subjek USI 31303 yang diajar oleh pensyarah saya Dr. Amanda Imah binti Muhammad Zain. Tajuk yang akan saya bentangkan adalah tajuk pantang larang agama Hindu. Maklumat umum tentang rujukan yang saya kaji ini. Tajuknya adalah Pantang Larang Kaum India yang ditulis oleh Nur Syamimi binti Abdullah. Tahun terbitan adalah pada tahun 2013 dan rujukan saya pada muka surat 11 hingga 13. Sinopsis kajian. Kepercayaan dan pantang larang merupakan satu warisan turun-temurun yang tidak terhingga nilainya dalam kehidupan masyarakat India di Malaysia, khususnya yang beragama Hindu. Kepercayaan dan pantang larang dibentuk untuk mendidik manusia ke arah kebaikan. Misalnya, setiap agama mempunyai pantang larang tersendiri dan setiap pantang larang adalah untuk mendidik setiap penganutnya. Elemen ini telah lama bersebati dalam kehidupan orang Hindu. Walau bagaimanapun, selaras dengan peredaran zaman, pelbagai kepercayaan dan pantang larang mula dipertikaikan kerasionalannya dan dirasakan tidak sesuai amalannya pada hari ini. Dan ada sesetengah juga yang dia anggap karut, terutama oleh generasi muda pada zaman ini. Pantang larang yang ada pada agama Hindu ini dianggap karut oleh generasi yang telah maju sekarang ni, generasi yang sangat maju, yang tidak mengendahkan tentang pantang larang ini. Hal ini demikian kerana banyak antara kepercayaan dan pantang larang yang diamalkan tidak menggambarkan bukti yang kukuh pada makna tersurat yang dikemukakan. Hal ini menyebabkan kepercayaan dan pantang larang tersebut seakan-akan tidak rasional untuk difikirkan minda. Namun demikian, jika diperhalusi makna tersiratnya, pelbagai nilai positif dan hujah yang konkret dapat diketengahkan daripada kepercayaan dan pantang larang tersebut. Sehubungan dengan itu, maksud tersirat yang terkandung dalam kepercayaan dan pantang larang harus diperhalusi alasan, logik dan hujahnya bagi memahami tujuan sebenar elemen tersebut diaplikasikan dalam kehidupan. Ketajaman fikiran manusia untuk menilai kepercayaan dan pantang larang ini amat perlu bagi mentafsir ilmu di sebalik setiap kepercayaan dan pantang larang agar nilai-nilai ini tidak pudar atau hilang di telan zaman. Metodologi dan rujukan. Penulis menggunakan kaedah kualitatif sebagai metodologi penulisan. Penulis mengutip dasar berdasarkan bahan ilmiah yang berautoriti dengan menggunakan beberapa buah buku. Antaranya adalah Kebenaran dalam Agama Hindu dan Kepercayaan dan Pantang Larang Masyarakat Tamil di Malaysia. Dapatan kajian daripada hasil kajian saya ini, ajaran agama dan pantang larang dalam agama tidak dapat dipisahkan. Seperti yang saya kata tadi,
Setiap agama mempunyai pantang larang tersendiri. Pantang larang agama Islam adalah agama Islam, pantang larang agama Hindu mengikut ajaran-ajaran agama Hindu. Seterusnya, pantang larang dalam agama akan lebih mendisiplinkan setiap penganutnya. Contohnya, pantang larang bagi agama Hindu salah satunya adalah pantang larang tidak boleh memakan daging lembu. Kerana orang-orang Hindu menganggap lembu itu adalah Tuhan mereka. Daripada hasil daripada pantang larang itu, mereka akan lebih berdisiplin dan akan lebih beriman terhadap Tuhan mereka. Seterusnya, setiap penganut yang melanggar pantang larang akan dikenakan hukuman ataupun akan terjadi sesuatu yang buruk terhadapnya. Dan terakhir, pantang larang merangkumi pelbagai aspek, antaranya aspek perkahwinan dan aspek kehidupan. Sekian, terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.